seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya." Qala sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Kawan ni ulang lagi. Qala la taghdab. Ulang lagi, la taghdab. 3 kali Nabi kita ulang, jangan marah. Boleh jadi orang yang bertanya itu sifat dia marah, maka Nabi wasiat dengan sifat yang ada pada dia supaya dia kekang kemarahan dia. Wallahu alam. Dalam At-Tirmizi bisanadin sahih lebih detail soalan. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala 'allimni syai'an la tukthir alayya la'alli a'iyahu. Ini bahasa menarik. Rasulullah, ajarkan kepada saya satu perkara, jangan banyak, sebab saya nak ingat. Kalau banyak mungkin saya terlupa. Sebab itu bila kita ceramah jangan panjang-panjang. 40 minit, 1 jam paling lama. Ceramah sampai 3 jam tak tahu kepala ekor, ingat ekor, lupa kepala. Dia kata la tuksir alaihi. Jangan banyak sebab saya nak ingat, nak faham. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, sama yang hadis tadi. Jangan marah. Dia ulang lagi soalan. Nabi kata jangan marah. 3 kali ulang. Dalam riwayat Imam Ahmad bisanadin sahih, qala ar-rajulu, laki-laki yang bertanya tadi berkata, fa fakkartu, aku berfikir, hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala, ketika Nabi sallallahu bersabda dengan sabdanya tadi, aku berfikir kenapa diulang kalimah la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan pongo, jangan backing, kan? Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu, rupa-rupanya sifat marah ini mengumpulkan segala punca kejahatan, berpunca di marah. Kita kata masya-Allah. Ma afqahu hadzal rajul, betapa tingginya fiqh sahabat ini. Bila seorang tu marah, maka dia kata marah itu seperti al-malik, seperti seorang penguasa, raja yang zalim, yang jahul, yang jahil. Sebab apa? Bila dia marah, menyebabkan telinga dia tuli, tak dengar, yang benar-benar tak mau dengar. Mata dia pun tak mau tengok lagi dalil-dalil, bukti-bukti. Dan dia, hati dia berbolak-balik sebagaimana gelombang di lautan yang begitu bergelora. Ketika angin kuat berputar pusing, mana dia tak tahu. Orang ni jadi sudah hilang dia punya kewarasan. Allahu Akbar. Maka ketika itu bila mari marah, marah ni akan melahirkan anak-anak dia al-hiqdu, sifat dendam, hasad, kibir, takabur, nak ambil tindakan kepada orang. Yang penting banyak sekali dia punya sifat-sifat yang berbahaya itu akan timbul hasil daripada sifat marah. Dan syaitan sendiri dapat menguasai anak Adam itu ketika dia marah. Subhanallah. Allahu Akbar. Kata di ulama, wal qalbu malikul a'dha, hati itu raja bagi segala anggota. Kita punya tangan, kaki, jawarih kita ni menjadi tentera-tentera rakyat dia. Maka apabila hati itu telah dikuasai sifat marah, anggota lain akan ikut marah. Maka bila hati itu marah, kita akan nampak perubahan besar dalam rupa orang tu. Rupa dia pun jadi huduh, celek mata, telinga terangkat. Macam-macam lah. Tengok muka orang marah ni, kita pun rasa takut, kan? Lidah bila marah akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Dia boleh maki, dia boleh kutuk, dia boleh kata macam-macam. Bahkan boleh menyumpah, boleh sumpah seranah. Bahkan suami boleh menceraikan isteri. Di saat itu semua benda akan timbul daripada sifat marah. Maka di sinilah kita nampak jelas wasiyatun nabawiyah, al-wasiyah an-nabawiyah. Wasiat Nabi ini sangat jelas. Sangat jelas kepada kita tentang sifat marah. Terdapat beberapa ayat Quran yang menyebut tentang marah. Kita tengok nanti dalam perbincangan tentang sebab-sebab kemarahan dan ilajul ghadab.